Memang benar mengikut pasal 67 Perlembagaan dan Peraturan Mesyuarat 57/4 BC dan 55/3 tidak ada usul untuk meminda peraturan kewangan. Saya setuju. Sebab itu apa yang saya lakukan ialah mengemukakan usul untuk dipertimbangkan oleh Menteri Kewangan. Suntikan fiskal yang ada sekarang ini dianggap kecil dan sebab itu kita perlu untuk menjana pertumbuhan ekonomi secara berkesan. Kita memerlukan suntikan yang lebih besar dan berkesan. Memang dalam kenyataan Menteri Kewangan, kalau dicampur prihatin PKS dan penjana, jumlah pakej itu 295 bilion dan dianggap tinggi 17%. Saya nak tumpukan khusus kepada suntikan fiskal kerana suntikan fiskal ini akan menyentuh secara langsung dana daripada kerajaan untuk sektor-sektor yang memerlukan bantuan segera. Ini untuk membolehkan pertumbuhan ekonomi dan pemacuan pertumbuhan ekonomi itu dapat dipercepatkan. Saya beri sebabnya ialah kerana pertama, soal pengangguran masih menjadi masalah besar. Statistik terakhir 4.9% 773,200 individu menganggur. Dan pengucupan untuk suku tahun kedua ini mengejutkan kerana ia jauh berbeza daripada unjuran Kementerian Kewangan dan Kerajaan. Ini saya tekankan, kita bukan nak salahkan kementerian kerana buat unjuran yang terus salah, tetapi kita harus realistik untuk menyatakan bahawa pengucupan yang begini ini adalah parah kesannya pada ekonomi. Umpamanya, kalau untuk suku tahun kedua, peratus pada KDNK, Indonesia pengucupannya 5.32%. Thailand anggarannya di antara 12 hingga 13%. Singapura 13.2%. Filipina 16.5%. Anggaran untuk Australia 7%. Tetapi Malaysia pengucupannya 17.1%. Apa yang disebut oleh menteri-menteri selalunya kita telah menjalankan kegiatan yang sangat membanggakan, berjaya. Saya tak mahu hujah bab itu. Tetapi kenyataannya, ikut Jabatan Statistik 14 Ogos, ialah pengucupan yang paling tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Baik, kalau pengucupan begini, pakej rangsangan harus lebih tinggi. Dalam pengucupan macam ini, kita lihat pakej rangsangan dari segi suntikan dana fiskal Malaysia paling rendah. Kan ini ada anomali. Pengucupan paling rendah, paling tinggi, suntikan paling rendah. Suntikan untuk Malaysia peratus KDNK sekitar 3%. Australia dengan pengucupan 7%. Pakej rangsangan 10.6%. Filipina pengucupan agak serius 6.5%. Pakej rangsangan 3.1% dianggap rendah. Singapura pakej rangsangan 19.6%. Saya tidak fikir Malaysia boleh pertimbangkan ke arah itu kerana kedudukan ekonomi agak jauh berbeza. Mereka ada keupayaan walaupun pengucupan di Singapura itu jauh agak lebih rendah dari Malaysia. Thailand pengucupan sekitar 12.13 dan di antara 12 hingga 13%, tetapi pakej rancangan 11.8%. Indonesia pengucupan 5.32%, pakej rangsangan 3.5%. Inilah sebabnya mengapa saya agak menggesa Menteri Kewangan supaya memberi pertimbangan yang agak serius, sama seperti yang dikemukakan oleh dalam laporan Persekutuan Pengilang Malaysia FMM dan juga Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER yang mengusulkan agar kerajaan melipat gandakan inisiatif untuk memulihkan ekonomi negara. Saya usulkan oleh demikian
jumlah yang berganda seperti mana juga ditekankan oleh MIR dan FMM, dan kita usulkan jumlah sehingga 45% walaupun ia akan melibatkan defisit yang lebih besar. Negara tak kala menghadapi kemelut ekonomi global seperti ini, pandemik ekonomi, tidak sangat sibuk ataupun runsing tentang soal fiskal dengan syarat pengurusan ekonomi itu baik. Jumlah yang dianggarkan penambahan ialah sekitar 45 bilion. Ya. Tetapi saya ingin ingatkan ya bahawa yang jadi masalah sekarang ini adalah isu kesediaan kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan dan kementerian terlibat, untuk melihat semula pakej-pakej inisiatif yang dilakukan untuk memastikan optimal return. Ini dilakukan oleh negara. Kalau kita buat senarai perbandingan Germany, UK, Australia, Canada, dan saya tertumpu lebih banyak kepada Germany, Canada dan Australia kerana beberapa pakej itu lebih sensitif dan prihatin dan mengambil tindakan penyesuaian yang segera.